Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik, kita mulakan dengan zikrullah, berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Yang pertama dan selama-lamanya, marilah sama-sama kita meninggikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada hari ini kita dapat hadir diri datang ke masjid, kita salat berjemaah, kita boleh duduk dengar kuliah, dan nikmat iman dan Islam yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita wajib kita kena syukuri. Dan yang keduanya, jangan lupa untuk duduk beriktikaf di dalam masjid. Nawaitu al-i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Mudah-mudahan duduk kita, mendengarnya kita menanti masuk waktu salat Aisyah, mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bila sebut tentang nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat yang wajib atas kita syukuri mula-mula sekali, iaitu
di atas nikmat iman dan Islam. Realiti dunia hari ni, ayah-ayah, ibu-ibu, cuba kita renung sat. Cuba kita fikir sat. Berapa ramai di luar sana yang dia tu Islam, dia Islam. Sedangkan dia Islam tetapi dia tak salat. Ada orang lagu tu? Ada. Berlungguk dekat luar sana. Berapa ramai yang dia tu Islam, orang buat majlis ilmu, dia tak mau dengan majlis ilmu. Dia benci dengan majlis ilmu. Dia tak suka dengan majlis ilmu. Berlungguk dekat luar sana. Sebab tu saya katakan, ayah-ayah, ibu-ibu, dalam banyak-banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala bagi pada kita, nikmat yang wajib kita syukuri mula-mula sekali ialah di atas nikmat al-iman wal Islam, nikmat iman dan Islam. Allah sebut dalam Quran, Allah kata, walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum, kata Allah. Dialah yang mencampakkan dalam diri kamu rasa kasih, rasa cinta, rasa sayang dengan iman. Ayah-ayah, ibu-ibu, bila dalam diri kita dah ada iman, kita kasih dengan iman, kita sayang dengan iman, apa kata Allah? Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Otomatik ayah-ayah, ibu-ibu, bila dalam diri kita dah ada iman, Allah kata secara langsungnya, sendirinya, kamu tak suka buat benda-benda kufur. Bila dalam diri kamu dah ada iman, kamu tak suka buat benda-benda fasik. Bila dalam diri kamu dah ada iman, kamu tak suka buat maksiat. Sebab tu, ayah-ayah, ibu-ibu, nikmat iman ni cukup besar. Kena pelihara dia. Nak pelihara iman ni, Allahumma salli ala Muhammad, bangun daripada tidur, kena kata dah. Apa dia? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Ni kena kata. Bangun tidur, kata. InsyaAllah Allah pelihara iman kita. Start daripada bangun kita sampai kita tidur, sampai kita bangun balik, Allah pelihara iman kita. Apa dia? Raditu billahi rabba, aku redha Allah sebagai Tuhan aku. Wa bil islami dina, Islam sebagai agama aku. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Ayah-ayah, ibu-ibu, ambil ni, beramailah. Kena beramai. Sebab kita main mengaji ni untuk apa, ayah-ayah, ibu-ibu? Kalau kita tanya anak cucu kita mengaji, mereka ada hala tuju mereka. Mereka ada cita-cita mereka. Kita tanya, hang main mengaji pasal apa? Saya nak jadi cikgu, saya nak jadi doktor. Mereka ada cita-cita mereka. Sedangkan kita hari ini, ayah-ayah, ibu-ibu, kita main mengaji bukan nak jadi doktor, nak jadi cikgu. Orang tak mau dah. Tapi satu ya, tujuan kita main dengar kuliah, kita main mengaji, tujuan dia satu ya, aku nak beramai. Sebab tu apa-apa amalan yang boleh kita buat untuk beramai, mau buat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mau baca tiap-tiap pagi, bangun daripada tidur, mau kata raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. InsyaAllah Allah pelihara iman kita. Kita bangun tidur sampai kita tidur balik. Cuba ayah-ayah, ibu-ibu, renung sat. Tengok sat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita ni, ayah-ayah, ibu-ibu, dia sentiasa duk beramai, dia duk berdoa. Satu doa yang dia sentiasa baca, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha. Doa ni
Nabi kita baca. Nabi kita tak pernah tinggal doa ni. Dia mesti baca, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha. Ya Allah, bagilah sifat takwa pada aku, bagilah iman pada aku, sucikan hati aku, dan ampunilah dosa-dosa aku. Tu Nabi kita tu, dia minta takwa, dia minta iman, dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuba ayat-ayat ibu fikir Zat, renung Zat. Nabi kita, dia minta ampun tu, dia ada dosa kah? Dia tak ada dosa, dia maksum. Allah pelihara dia daripada dosa. Tapi sebab apa dia minta juga? Dia duk minta, ya Allah, berilah takwa pada aku. Ya Allah, wa zakkiha, cucilah hati aku, ampunilah dosa-dosa aku. Yang pergi minta ampun tu, Nabi kita ni ada dosa ke ayah-ayah, ibu-ibu? Nabi kita tak ada dosa, tapi dia minta juga. Untuk apa? Sebab apa Nabi buat macam tu? Tujuan dia li ta'limi ummati, untuk Nabi nak ajak umat dia. Kita tu kena fikirlah, kita tu kena renunglah. Kalau Nabi pun minta, apatah lagi kita ayah-ayah, ibu-ibu, lagi kita nak kena beramal, lagi kita nak kena berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bagi takwa pada kita, Allah bagi iman pada kita, Allah ampunkan dosa kita. Tu yang pertama. Yang keduanya, ayah-ayah, ibu-ibu, ni nikmat kedua terbesar selepas nikmat iman dan Islam. Nikmat apa? Iaitu nikmat masa sihat dan nikmat masa lapang. Nikmat ni cukup besar ayah-ayah, ibu-ibu, lepas nikmat iman dan Islam. Nabi sebut, Nabi kata dalam satu hadis, kata Nabi SAW, Nabi kata, ni'matani maghbunun. Ada dua jenis nikmat, kalau ada pada manusia dia suka lupa. Maghbunun. Maghbunun ni maksud apa? Apa maksud dia? Maghbunun ni maksud dia sia-sia. Dia suka mensia-siakan nikmat tu. Dia buat tak peduli dengan nikmat tu. Ni Nabi kata ayah-ayah, ibu-ibu. Nabi habaq dah kat kita. Nabi kata manusia kalau dia ada dua nikmat ni, dia suka lupa. Dia tak hargai nikmat ni. Nikmat apa? As-sihhatu wal faraghu. Nikmat masa sihat dan nikmat masa lapang. Ni ayah-ayah, ibu-ibu, kita sentuh-sentuhlah sikit sempena ma'al hijrah ni. Kan 1442 dah Tuan Haji. Maklum. Ni dengar 1442 dah, maklum oi. Allahumma shalli Muhammad, tahun meningkat, umur meningkat Tuan Haji, makin nak dekat dengan mati. Hijrahlah, berubahlah, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau cuba ayah-ayah, ibu-ibu renung Sat, kita fikir Sat. Ni Allah Ta'ala bagi nikmat sihat kat kita. Allah Ta'ala bagi nikmat masa lapang kat kita. Tapi kita tak mau ingat pada Allah. Lupa pada Allah. Buat maksiat pada Allah. Masih lagi nak berpoya-poya, tak peduli langsung apa yang Allah suruh kepada kita. Dia tak peduli. Bukan dia tak tahu, tapi dia ambil tak peduli. Allahumma salli ala Muhammad. Ayah-ayah, ibu-ibu, kita ni hidup bukan panjang. Nabi kata apa? A'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umat aku 60, 70 ya. Dengar Nabi kata apa? Jarang sangat umat aku nak melepasi umur ni. 60, 70. Kalau lepas 70 lah, dalam 10 orang tu mungkin 2-3 orang ya, hak lain semua pi lah. Hak lain semua pi Tuan Haji. Allahumma shalli Muhammad. Nabi kata umur umat aku 60, 70. Si sedikit sangat umur aku nak melepasi umur ni.
Cuba kita renung saat ayah-ayah ibu-ibu Allah Masya Muhammad. Kalau kita ada nikmat sihat hari ni, hang hidup sampai 50, 60, 70, 80, tak mati-mati. Hidup sampai hari ni, hang gunalah peluang nikmat hidup hang, nikmat sihat hang untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita waktu sihat kita tak mau ingat Allah, cuba ayah-ayah ibu-ibu abang, bila lagi kita nak ingat Allah? Nikmat sihat hang tak mau ingat Allah, masjid hang tak mau main, kuliah hang tak mau dengar, betul-betul hang dengar hang main sembahyang, lepas tu hang belah. Hang betul-betul main sembahyang ya. Padahal bukan hang tak ada kuliah, hang duduklah dengar. Kalau hang tak ada kerja. Ni kena ambil peduli benda-benda lagu ni, ayat rahmati Allah, sebab dia ibadah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemungkinan ayah-ayah ibu-ibu kita ingat Allah ni, biasalah kita akan ingat Allah ketika sakit. Siapa pun lagu tu lah. Siapa pun lagu tu lah. Waktu sihat lupa Allah, tak mau main masjid, tak mau dengar kuliah. Bila dah sakit baru hang kalut nak main masjid, baru hang kalut nak dengar kuliah. Tentulah kita ayah ibu bila dah sakit, Allah sakit ya Allah, tolonglah ya Allah. Mula ni baru mulut nak sebut Allah, baru mula nak cari Allah. Padahal waktu sihat hari tu main masjid tak mau, dengar kuliah tak mau, sedekah tak mau, baca Quran tak mau. Allah, ayah-ayah ibu, jangan macam tu. Nabi SAW kata apa? Dia kata apa? Irtanim khamsan qabla khamsin. Ni kita duk dengar selalu benda ni. Nabi kata, rebutlah kamu 5 perkara sebelum sampai 5 perkara. Rebutlah ayah-ayah ibu-ibu. Rebut mesti kena ambil. Apa dia? Rebutlah waktu sihat kamu sebelum mai hari sakit kamu. Ayah-ayah ibu-ibu Allah Masya Muhammad, sampai masa kita akan jatuh sakit. Kita bukan nak sihat lagu ni. Ni kita hari ni sihat bukan selama-lamanya. Sampai masa hang jatuh sakit, tak tahu penyakit apa nak main kat hang, kecil manis, darah tinggi, gout, stroke, accident dan sebagainya. Mana kita tahu? Cuba ayat ibu fikir sat, renung sat. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kamu, renunglah diri kamu sebelum kamu dihisab di sana besok. Ni benda ni kena hijrah. Benda ni kita kena ubah, bersyukur kepada Allah. Allah panjangkan umur kita ayah-ayah ibu-ibu. Allah bagi kesihatan kat kita ayah-ayah ibu-ibu, kena bersyukur. Apa tanda hang syukur di atas nikmat sihat hang? Kadang-kadang kan ayah ibu kita ni, Haji, kita ni ada orang suka main tanya kita. Contoh macam ni lah ayat dia. Kita main-main, kita duduk jalan, ada orang sapa kita. Dia kata, apa abang tu Haji? Sihat, alhamdulillah. Tengok. Ni mulut hang ni duk reti sebut alhamdulillah. Sikit-sikit alhamdulillah. Sikit-sikit alhamdulillah. Adakah dengan hang menyebut alhamdulillah itu berarti hang dah bersyukur? Adakah semata-mata sebut alhamdulillah itu hang sudah bersyukur? Tak lagi, itu baru sebut. Kalau betul hang bersyukur dengan nikmat sihat hang, hang tunjuklah dengan perbuatan. Apa tanda hang bersyukur dengan nikmat sihat hang? Hang main masjid, itu baru betul hang bersyukur. Apa petanda hang bersyukur dengan nikmat sihat hang? Hang duduk dengar kuliah, hang bersedekah, hang buat benda-benda baik ni, guna nikmat sihat buat benda-benda baik. Pasal apa? Pasal suatu hari nanti hang akan jatuh sakit. Waktu sakit tu ibu, barulah kita tahu. Baru ni kita teriak sampai mengalir air mata. Allah Masya Muhammad. Saya adalah pengalaman pergi ceramah di hospital. Adalah hospital ni tempat apa Tuan Haji? Tempat orang sakit.
Hak orang sihat lah dengar, orang sakit pun ada. Pipi ceramah tu, Allahumma salli ala Muhammad. Saya jumpa dengan satu haji. Haji ni dia sakit kena kecil manis. Dia kena kecil manis. Dia mula-mula kena kecil manis, dia potong sampai takat lutut. Lepas tu kena potong lagi, habis sampai ke pinggang. Potong 2 kali. Mai jumpa saya. Allah, ni ayat ni. Ayat waktu sakit. Standard ayat ni. Allah masya Muhammad. Siapa sakit lagu tu lah. Allah Ustaz, seronoklah dengar kuliah Ustaz. Ustaz, saya teringin nak pergi masjid. Ustaz, saya teringin nak dengar kuliah. Seronoklah saya tengok orang pergi masjid ni teriak meramu ayak mata. Haji faham tak meramu? No, meramu ayak mata. Allah masya Muhammad. Minta maaf lah orang utara. Allah masya Muhammad. Selipun utara lagi kot. Kan? Boleh kan? Balun saja. Allah masya Muhammad. Teriak meramu yang mata ni. Dalam hati kita kesian. Siapa tak kesian? Tapi kita nak boleh buat apa ayah-ayah ibu waktu tu? Ni duk main minta tolong. Ustaz, tolonglah saya Ustaz. Ustaz, tolonglah saya Ustaz. Ustaz nak boleh buat apa? Ustaz nak tolong apa? Ustaz pun tak boleh bagi sihat. Pasal itu nah ayah-ayah ibu, ada rezeki tumpang boleh main ni. Nak peringat ayah-ayah ibu-ibu, gunalah waktu sihat ni mai ke masjid, tak rugi. Kalau suatu hari nanti kita jatuh sakit, kita puas hati. Pasal apa? Pasal waktu sihat dulu aku guna untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam duk kesian ni saya duk tanya Tuan Haji hak sakit ni. Saya tanya dia, Haji, waktu ada kaki dulu pi tak? Ayat tu kasar lah, tapi kena tanya lah pasal kesian. Ni hari ni tak ada kaki, duk main teriak ni, Ustaz teringin nak pergi masjid, Ustaz teringin lah nak dengar kuliah, semua teringin. Kita pun kesian, kita nak kata apa? Saya tanya, Haji, waktu ada kaki dulu pi tak? Pasal hari ni teringin sakan sangat. Dia kata apa? Ni dengar ai. Dia kata, Ustaz, saya tak pernah sembahyang jemaah. Saya tak pernah sembahyang berjemaah. Tambah nak dengar kuliah memang dah. Kesian pun ada, geram pun ada. Hak kesian tu pasal dia teriak kat kita. Pasal hak geram tu, dulu ada kaki hang tak pi. Tengok kita ibu, waktu sakit baru nak ingat Allah. Ayah-ayah ibu-ibu, Allahumma salli ala Muhammad. Yang keduanya ayah-ayah ibu-ibu ni, hak ni paling penting. Nabi kata rebutlah kamu 5 perkara sebelum sampai 5 perkara. 5 perkara tu banyak benda lah. Saya nak cerita hak satu lagi ni, nombor 2 ni. Hak ni penting. Apa dia? Gunalah waktu hidup kamu sebelum sampai hari mati kamu. Guna waktu hidup sebelum sampai hari mati. Ayah ibu kita tak mati lah. Mati. Sampai masa mati maklum. Esok kita mati ni ayah ibu, siapa nak bawa kita? Siapa nak teman kita? Saya tak habaq pun ayah ibu tahu. Yang kata besok ni kalau aku mati, yang nak teman aku adalah amalan aku. Dah hang tahu kata amalan yang nak teman hang. Pasal apa hang malah lagi nak buat amalan? Ni ayah-ayah ibu-ibu. Sebab tu kata Sayyidina Ali karamallahu wajah, dia kata apa? Dia kata apa? Aku cukup heran dengan orang yang dia tahu kata dia nak mati. Dia tahu. Siapa tak tahu ni? Kita semua tahu kata aku hidup akan mati, tetapi dia masih lagi bermalas-malas dengan amalnya. Jangan ayah ibu, jangan malah buat amal. Mesti kena buat amal.
Mesti kena. Allah sebut apa? Allah kata apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan kamu wahai manusia dan jin melainkan untuk ibadat pada aku. Sebab tu ayah-ayah, ibu-ibu, apa bentuk peluang ibadat kita boleh buat, tolong buat. Kena buat. Sebab kita diciptakan untuk beribadah, ayah-ayah, ibu-ibu. Allahumma salli ala Muhammad. Kita tahu, kita sedar yang kata besok ni, kata kalau aku mati, yang nak teman aku amal aku. Ayah-ayah, ibu-ibu, buat amalan. Jangan kita menyesal di depan Allah Subhanahu wa taala. Allah kata apa dalam Quran? Ni antara ciri-ciri orang yang menyesal di depan Allah di akhirat besok. Dia menyesal waktu dia nak dihisab amal dia, dia menyesal. Kata Allah dalam surah As-Sajdah, dia kata apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, dan pada hari akhirat besok kamu akan melihat al-mujrimun. Al-mujrimun, orang-orang yang berdosa. Waktu hidup ni dosa banyak. Waktu hidup dosa banyak, baik sikit. Kata Allah, nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kata Allah. Cuba ayat ibu renung ayat ni. Allah kata di hari akhirat besok kamu akan melihat orang-orang al-mujrimun. Al-mujrimun ni maksud dia pendosa. Waktu hidup dosa banyak, Tuan Haji. Amal baik sikit, maklum. Dia balik nak dia hisap amal dia besok, apa dia buat? Nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Dia tunduk kepala dia. Ni kepala dia tunduk. Pasal apa dia tunduk? Pasal dia malu. Pasal apa dia malu? Pasal dosa dia banyak, baik dia sikit. Waktu tu dia kata apa? Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Nih, Allah Ta'ala cerita. Allah Ta'ala habaq kat kita. Betapa menyesalnya kita waktu tu. Kita kata apa? Rabbana absarna wa sami'na. Ya Allah, hari ni aku dah tengok dosa-dosa aku. Hari ni aku dah dengar salah silap aku. Dia minta apa? Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, kembalikan semula aku ke dunia. Ya Allah, bagilah aku balik semula ke dunia. Aku nak pergi masjid, aku nak dengar kuliah, aku nak bersedekah. Cerita dia Tuhan, hang bagi balik sat pun jadi. Tapi pada waktu tu hakikatnya kita tak boleh balik dah. Kita mati dah. Hari tu hang nak beramal tak guna dah. Kenapa? Hari itu hari diterimanya balasan dan bukan lagi hari untuk beramal. Ni nak beramal ni, hari ni ayah-ayah, ibu-ibu, beramal sungguh-sungguh. Dalam beramal ni ayah-ayah, ibu-ibu, Allahumma salli ala Muhammad. Yang saya nak tekankan sikit dah, saya nak tekankan sikit. Kalau boleh ayah-ayah, ibu-ibu ni, kalau boleh sehabis mampu, bukan paksa, tapi paksalah diri sendiri. Nak buat baik ni memang kena paksa. Betul tak Haji? Nak buat baik kena paksa. Paksa diri sendiri. Pasal kita ada nafsu. Nafsu ni dia tak ajak kita buat baik, dia ajak kita buat jahat. Kalau kita hidup tak paksa, duk ikut apa nafsu kata ikut, apa nafsu kata ikut, macam mana hidup kita, ibu-ibu? Hidup berlandaskan nafsu. Kenapa
paksa. Nabi kata apa? La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu wa taba'an lima jitu bihi. Nabi kata tidak sempurna iman kamu selagi kamu tak paksa hawa nafsu kamu ikut apa yang aku kata. Paksa sikit ayah-ayah ibu. Ni bukan saya paksa, saya tak paksa, tapi ayah-ayah ibu paksalah sikit diri. Kena paksa diri ni. Apa dia? Sebolehnya. Kalau boleh dalam beramal ni ayah-ayah ibu, lapangkanlah masa untuk dengar kuliah. Lapangkanlah sedikit masa duduk di dalam majlis ilmu. Ini pun ibadat. Ibadat tak? Ibadat Tuan Haji, duduk dalam majlis ilmu ni ibadat. Kita ni ayah-ayah ibu, dan apa ni, kalau dalam sembahyang kadang-kadang jemaah penuh ramai. Sembahyang macam ni. Maklum ni macam ni. Ramai. Tapi adakah nak duduk dengar kuliah seramai tu? Kalau boleh ayah-ayah ibu-ibu, antara waktu maghrib dengan Aisyah ni sehabis mampu bagi lapang, aku nak beribadah kepada Allah. Kena lapangkan waktu ni, aku nak beribadah kepada Allah. Pasal kalau kita tak harap waktu ni, waktu bila lagi? Tuan Haji, waktu bila lagi kita nak ibadat? Pagi sampai ke petang kalut dengan kerja. Kalut dengan kerja, kalut nak cari rezeki, nak bela anak bini ke sana ke sini. Ustaz, saya ibadat tengah malam. Pembohong. Kuliah apa ni, nak ibadat tengah malam ni kadang-kadang tak terjaga. Nak tahajud jadi terkejut. Niat nak tahajud lah, tapi terkejut. Tak larat, pening kepala, waktu tu semua dah. Pembohong ya. Tapi antara maghrib dengan Aisyah ni, waktu ni kita tengah segak. Memang kita tak tidur lagi, kita duduk segak lagi. Kalau boleh ayah-ayah ibu-ibu sehabis mampu, mesti kena lapangkan antara waktu maghrib dengan Aisyah ni. Duduklah dalam majlis ilmu. Kita ni majlis ilmu leceh sikit ayah-ayah ibu-ibu. Kita jadi leceh. Majlis ilmu kita jadi tak hebat. Majlis ilmu kita jadi lemah. Sebab apa? Orang tak ambil peduli. Orang tak ambil peduli. Betul-betul dia sembahyang, dia balik. Bila pula nak mai, sekejap lagi. Dia sanggup habis masa di kedai kopi, dia sembang seronok. Padahal dia tak ada kerja. Benda ni kita tak tahu. Siapa ada kerja, siapa tak ada kerja. Saya bukan tahu siapa ada kerja, siapa tak ada kerja. Tapi jujurlah dengan diri hang. Hang kena jujur dengan diri hang. Hang kena sedar benda dia ibadat, bukan main-main. Kita pun duk nampak, ustaz pun main tu. Apa salahnya aku duduk imarah masjid ni? Duduk iktikaf dalam masjid ni sambil dengar kuliah. Patut kita kena fikir macam tu. Kadang-kadang ibu hak lagi kesian lah, hak lagi kesian. Saya tengok kesian sungguh. Apa dia? Bukan takat tak dan dengar kuliah, sampai tak dan nak berdoa, sampai tak dan nak berwirid. Betul-betul hang bagi salam, hang belah. Tak dan hang nak berwirid, tak dan hang nak berdoa. Jangan macam tu ayah-ayah ibu. Jangan macam tu. Kita mai sembahyang maghrib jemaah, berwiridlah bersama dengan imam, berdoalah dengan imam. Kalau kita lapang, jujur dengan diri, duduklah dengar kuliah. Siapa pun mengajak, duduk dengar kuliah kerana dia ibadat. Lepas tu Allah Masjid Muhammad, kita sembahyang Isyak lagi. Sembahyang Isyak jemaah, duduklah berwirid.
Berdoa dengan imam. Kalau boleh ni, jangan bangun daripada tempat duduk lagi tu imam tak kata taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Kita dapat pahala sempurna. Sayang ayah-ayah ibu-ibu, daripada awal kita ikut tu imam, habis takat bagi salam ya. Berwirid pun tak dan, berdoa pun tak dan. Astaghfirullahalazim. Jangan macam tu ayah-ayah ibu-ibu. Allahumma salli ala Muhammad. Itu satu perangai. Itu satu perangai lah. Kita punya tak mau dengan majlis ilmu. Dia ingat, baik aku lari pada awal. Berdoa apa pun tak payah, senang. Mungkin macam tu. Saat lagi dia nak kena dengar kuliah, dia segan kot nak keluar apa, lah ni aku lari pada awal. Berdoa apa pun tak payah keluar. Itu satu perangai. Ada perangai yang kedua. Perangai ni baguslah juga, tapi dia tak bagus. Bagi saya tak bagus. Apa dia tahu? Dia main dengar kuliah, tapi dengar di luar, tak duduk di dalam. Bagus pada yang pertama tadi, tapi dia tak bagus juga. Pasal apa? Duduk dengar di luar ni, tak duduk di dalam. Dia duduk di bansai motor, dia duduk atas kursi batu. Allahu Akbar. Ayah-ayah ibu, duduk dalam masjidnya ibadat. Pasal apa hampir duduk di luar? Betul tak? Hang duduk ya? Hang niat iktikaf, pak duduk iktikaf dapat pahala, dengar kuliah dapat pahala, hang menanti masuk isyak dapat pahala. Jadi ayah-ayah ibu-ibu, Allahumma sholli Muhammad. Ni masjid ni macam mana bunyi tik-tik kena berhenti lah. Pasal saya baru main, saya tak tahu peraturan macam mana tu Haji. Kena berhenti no. Jadi ayah-ayah ibu-ibu, Allahumma sholli Muhammad. Itu pesanan saya dalam ibadat ni, rebutlah waktu hidup ibadat. Ibadat betul-betul. Maghrib dengan Isyak ni, hang lapangkan betul-betul waktu hang untuk ibadah kepada Allah. Tak sampai 1 jam. Betul tak? Tak sampai sejam. Saya pasti, kalau hang lapangkan masa yang tak sampai 1 jam untuk Allah, Allah akan lapangkan semua untuk hang. Ni 1 jam, hang lapangkan masa untuk Allah. Aku nak ibadat pada Allah, bermohon pada Allah. Saya pasti Allah akan lapangkan semua untuk hang. Hang jangan berkira dengan Allah, takut-takut nanti Allah berkira dengan hang. Ingat tu ayah-ayah dirahmati Allah. Jadi saya rasa cukup sampai takat tu. Dah bunyi dah. Ayah-ayah ibu-ibu, ribuan terima kasih. No, Allahumma sholli ala Muhammad. Saya ni mai daripada Bagan Serai, Perak. Alur Pongsu, Bagan Serai, Perak, ayah-ayah ibu-ibu. Di sana saya ada buka pusat pengajian Al-Quran, ayah-ayah ibu-ibu. Pusat pengajian Quran ni bukan mahat tahfiz. Saya buka untuk warga mah, orang tua-tua. Alhamdulillah ayah-ayah ibu-ibu, pusat pengajian saya lebih kurang 4 tahun dah mula beroperasi. Lebih kurang 4 tahun. Masih lagi baru ayah-ayah ibu-ibu. Dalam sekarang ni pusat pengajian saya mencari dana untuk nak bina surau Al-Husna, pusat pengajian Al-Quran Al-Farahin, Jalan Baru, Alur Pongsu, Bagan Serai, Perak. Kami dah siap ikat bata keliling, alhamdulillah. Kami dah siap rangka bumbung, alhamdulillah. Dan bumbung pun ada orang support, alhamdulillah. Dan kami masih mencari untuk mozaik, wiring dalaman, aircon dan sebagainya. Jadi ayah ibu tumpang ada peluang, ada rezeki, saya boleh main ke sini. Saya nak mengajak ayah-ayah ibu-ibu, sekiranya ayah-ayah ibu-ibu ada nak bagi zakat, ada nak berwakaf untuk pusat pengajian saya Surau Al-Husna, amat dialu-alukan. Tumpang boleh mai.
Sekiranya ayah ibu ada wakaf, ada nak bagi zakat, amat dialulukan. No? Saya ada bawa satu tabung ya. Tabung saya mana ada dekat pintu kah? Ada dekat pintu tu. Jadi Allah masyaallah ada dekat pintu tu. Satu tabung ya. Saya akan letak tengah-tengah ni lah. Ibu-ibu pun boleh bagi, ayah-ayah pun boleh bagi. Nah, mudah-mudahan Allah berkati harta benda kita semua, insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum